Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi dalam video ini saya ingin mengulas sedikit berkenaan dengan formula ataupun rumus pengembangan masa ini. Jadi ini formulanya yang belah kanan ni, right? Jadi T tanda T petik ini adalah masa dalam kerangka rujukan yang bergerak ataupun masa yang diukur oleh jam yang bergerak, right? Manakala T ni pula adalah masa yang diukur dalam kerangka rujukan yang pegun ataupun jam kita lah, right? Jam kita. Okey. So yang ini adalah jam kita. Ni jam dia atau jam mereka, right? Kemudian di bahagian bawah ni ada 1 tolak V kuasa 2 bahagi dengan C kuasa 2, di mana V ni adalah laju jam dia relatif kepada kita. Jadi apa yang saya nak lihat sekarang ni adalah macam mana saya nak lihat 3 kes berbeza untuk nilai V ni, right? Jadi V, sekiranya V bersamaan dengan kosong, right? Kalau V sama dengan kosong, saya tukar warna itulah. Kalau V sama dengan kosong, right? Jadi 1 tolak kosong, kosong. Jadi V sama kosong, T petik time in moving reference frame will be the same as time in stationary reference frame. So if V is equal to 0, then T in the moving frame will be equal to T in the stationary frame. Therefore, there is no time dilation. Artinya, kalau jam tu tak bergerak relatif pada kita, maka jam tu tak akan menunjukkan ataupun tak akan mengalami pengembangan masa lah, which makes sense, right? Satu lagi kes yang kita lihat apabila V sama kosong. So ni nilai minimum lah, ini nilai terkecil yang boleh kita dapat untuk V. Kita lihat pula apa yang berlaku sekiranya V ni bersamaan dengan C. So kalau V bersamaan dengan C kat sini, dan C kuasa 2 bahagi C kuasa 2 sama dengan 1, 1 tolak 1 sama dengan kosong. Jadi bahagian denominator, bahagian bawah ni akan sama dengan kosong. Jadi itu bermaksud T bahagi dengan kosong ini menghampiri infinity. Artinya sekiranya kita bergerak pada kelajuan cahaya, right, kita akan nampak masa dalam kerangka rujukan yang bergerak itu menghampiri infinity, right? Maksudnya masa untuk sesuatu benda yang bergerak pada kelajuan cahaya, cuma cahaya je lah boleh bergerak pada kelajuan cahaya kan. Masa untuk cahaya tu, tempoh masa untuk cahaya tu bersamaan dengan ataupun menghampiri infinity. Maksudnya kadar peredaran masa untuk cahaya tu sangat perlahan. Dia seolah-olah masa itu pegun untuk cahaya. Jadi kalau kita bayangkan kita ni cahaya, kita tak akan merasai peredaran masa tu, right? Seolah-olah semua yang berlaku tu abadi, right? Tapi memandangkan kita tak bergerak pada kelajuan cahaya, jadi kita hanya boleh membayangkan keadaannya menggunakan formula kita. Dan ini salah satu kelebihan fizik. Fizik membolehkan kita untuk membayangkan perkara-perkara yang aneh kan. Tapi kita membayangkan, kita berhayal itu berpandukan matematik, berpandukan fizik. Jadi dia bukan khayalan yang sia-sia, right? Kemudian kes yang ketiga adalah apabila V itu sangat kecil berbanding dengan C, right? Apabila nilai V ni sangat kecil berbanding dengan C. So seolah-olah yang ini lebih kecil daripada 1, right? Lebih kecil. So 1 tolak sesuatu yang sangat kecil, right? Jadi apabila ini berlaku, maka nilai T petik ini akan hampir sama dengan nilai T. Maksudnya sekiranya untuk objek yang tidak bergerak menghampiri kelajuan cahaya, right, masa untuk kadar detikan masa untuk objek yang bergerak itu hampir sama dengan kadar detikan masa untuk objek yang pegun. Dalam arti kata lain, kalau kita dalam
kalau kita tak bergerak menghampiri kelajuan cahaya, maka kita tak akan mengalami, kita akan merasai fenomena pengembangan masa ni lah, right? Jadi if V is very very small compared to C, then T in the moving frame, time in the moving frame is approximately equal to time in the stationary frame, as if no time dilation occur. Even if it occurs, it is extremely small. Dan untuk kes sebegini, kita boleh menggunakan pengembangan binomial untuk mengembangkan sebutan di bawah ni, dan kita boleh tulis, kita boleh gantikan jadi begini, right? Jadi kita boleh tulis T tanda sama dengan let's see, this is 1 tolak negatif 12 negatif 1/2 negatif V kuasa 2 V kuasa 2 over C darab dengan T, right? So kita boleh gantikan persamaan ni dengan persamaan ni sekiranya V tersangat kecil berbanding dengan C. Dan ini yang ada satu soalan dalam tugasan yang kelima di mana awak perlu menggunakan di mana awak perlu menggunakan pengembangan binomial ni, yang saya pasti awak telah pelajari dalam teknik matematik, right? Jadi itu saja untuk video ini. Sekian, terima kasih.